Hadiah Kerajaan Papanon untuk rakyat. Tidak sampai sebulan 2024 bermula, Kerajaan Papanon menghidangkan kepada rakyat dengan satu siri hadiah cukai. Hadiah ini seolah-olah menyebabkan tekanan ekonomi terhadap individu biasa. Dalam video kali ini, kami akan meneroka pelbagai cukai yang dikenakan oleh kerajaan dan memberi penjelasan mengenai cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dan rakyat. Peningkatan SST dari 6 kepada 8% serta cukai 8% untuk perubatan komplementari dan alternatif selain cukai barang bernilai tinggi ke-5 GT yang sebanyak 10%. Peningkatan 5% tarif elektrik bagi kumpulan M40 yang sedia ada tidak layak menerima banyak bantuan. Terbaru, tarif air pula akan bertambah dengan purata 22 sen setiap meter padu bagi negeri Semenanjung Malaysia dan Labuan. Kerajaan pimpinan Papanon sebagai Menteri Kewangan dan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi sedang mengalami kesukaran untuk menjana pendapatan tambahan kepada negara dan terpaksa menggunakan langkah mudah dan tidak kreatif iaitu memperkenalkan cukai-cukai baru yang tidak efisien. Dalam keadaan kerajaan telah menambah hampir 100 bilion ringgit hutang negara sepanjang setahun mentadbir, sayangnya rakyat tidak dapat merasai apapun daripada perbelanjaan besar ini. Kerajaan Papanon yang diketuai oleh PMX sebagai Menteri Kewangan dan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi menghadapi cabaran dalam menjana pendapatan tambahan bagi negara. Akibatnya, mereka telah memperkenalkan cukai baru yang kelihatan tidak cekap dan membebankan bagi warga biasa. Bertentangan dengan konsep Robin Hood, di mana orang kaya dikenakan cukai lebih banyak untuk memberi manfaat kepada golongan miskin, pentadbiran Papanon gagal mengutip cukai dari kumpulan super ini. Cukai dividen dari syarikat tersenarai dan tidak disenaraikan tidak dikumpulkan di bawah kerajaan ini. Selain itu, cukai keuntungan modal CGT dan cukai ke atas pendapatan luaran untuk amanah unit telah dikecualikan memihak kepada individu kaya. Pada masa lalu, ketika Pakatan Harapan tidak berkuasa, mudah bagi mereka untuk menyalahkan kerajaan dan orang lain dalam isu-isu ekonomi. Walau bagaimanapun, sekarang apabila mereka sendiri berkuasa, mereka seolah-olah tidak dapat memberikan penyelesaian yang berkesan untuk menangani masalah ini. Langkah untuk menghapuskan GST mungkin telah menghapuskan sejumlah besar pendapatan tetapi gagal membawa alternatif yang cekap. Malangnya, rakyat berpendapatan rendah adalah orang-orang yang menerima tempias menanggung cukai yang membebankan cukai yang dikenakan oleh kerajaan Papanon. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh individu biasa terus meningkat apabila cukai baru diperkenalkan tanpa alternatif atau langkah yang berkesan untuk mengurangkan kesannya. Adalah penting bagi penggubal dasar untuk mempertimbangkan kepentingan dan titik kesakitan rakyat mereka sambil merumuskan dasar cukai dan mencari penyelesaian yang mampan untuk pertumbuhan ekonomi.